مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kerana dengan keizinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan yang masih berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita tergolong daripada golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan diberkati oleh Allah dunia dan juga akhirat. Hadirin yang saya kasihi, malam yang penuh keberkatan ini kita sambung pengajian kita melalui kitab kita Mustika Hadis, yang mana Nabi SAW pernah bersabda kepada kita untuk memperingatkan kita di antara perkara-perkara yang perlu kita imani dengan sebaik-baiknya supaya keislaman dan keimanan kita itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, min husnil islami mar'i, sebahagian dari keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu, kata Nabi, ialah tarkuhu ma la ya'ni, ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Baik hadirin sekalian, hadis ini ringkas dan pendek, tetapi dia meninggalkan satu pengajaran yang sangat besar kepada umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajar kita akan prinsip dan juga pegangan seseorang Muslim, seseorang Islam, supaya kita ini tuan-tuan memiliki pegangan dan prinsip yang sebenar-benar sebagai umat Nabi yang beriman dan beragama Islam. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang sebahagian daripada kesempurnaan Islam. Di antara sifat kesempurnaan Islam, antara prinsip seorang Islam Muslim yang sempurna, antaranya tuan-tuan ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Ulama menceritakan benda-benda yang tidak manfaat, benda-benda yang tidak boleh mendatangkan manfaat ataupun perkara yang buruk, yang boleh menyebabkan di akhirat nanti kita menyesal, perkara itu disarankan, diajar dan diperintahkan oleh baginda Nabi SAW supaya kita meninggalkannya. Meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia ini pun tuan-tuan diajar oleh Nabi, diajar oleh syariat Islam untuk kita meninggalkannya. Apatah lagi tuan-tuan perkara-perkara yang khata'i, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tolak dan meninggalkannya. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni dia ada prinsip. Setiap orang Islam ni dia mesti ada prinsip. Dan prinsip orang Islam ni tuan-tuan yang beriman kepada Allah, beriman kepada perkara yang wajib kita imani, prinsip kita tak sama dengan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah mesti teguh prinsipnya.
Sebab itu ulama pernah sebut tuan-tuan di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri sifat umat Nabi SAW yang sempurna. Bagi kita ni tuan-tuan, kita tahu kita umat Nabi dan kita faham orang sebut umat Nabi Muhammad tu kita, maka kita ingat tuan-tuan selesai dah kita umat Nabi. Tapi para alim ulama sebenarnya tuan-tuan mereka menggariskan bagaimana kita nak melihat sama ada kita ni tuan-tuan sempurna ataupun tidak umat Nabi SAW. Atau dengan erti kata yang lain, hadirin sekalian, betulkah kita ni umat Nabi SAW? Kerana tuan-tuan umat Nabi SAW yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Nabi, dia mesti ada prinsip-prinsipnya. Antara prinsip umat Nabi yang sempurna disebutkan oleh para alim ulama, antaranya umat Nabi itu mesti hidup di atas kehidupan Nabi SAW. Disyarahkan panjang oleh para alim ulama. Macam mana sifat umat Nabi ini, mesti umat Nabi itu hidup di atas kehidupan Nabi. Nabi SAW ni tuan-tuan daripada usia kehidupan dia sampailah Allah Ta'ala mewafatkan dia. Kehidupan Nabi itulah tuan-tuan kita jadikan contoh untuk kehidupan kita. Umat Islam ataupun orang yang mengaku sebagai umat Nabi SAW mesti ada sekurang-kurangnya sifat ni. Walaupun tak mampu kita buat semua tuan-tuan, tapi kita tak tinggalkan semua. Ini kaedah. Walaupun tuan-tuan tak semua yang kita tahu cara hidup Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi, maka tuan-tuan paling kurangnya kita mengaji untuk kita mengetahui bagaimana kehidupan Nabi, prinsip Nabi dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan kita berniat untuk melaksanakan apa yang Nabi SAW buat waktu dia hidup. Umat Nabi yang sempurna mesti ada benda macam ni tuan-tuan. Mesti ada dalam diri kita sampai ke tahap nak mencontohi kehidupan Nabi. Ada orang berpujangga ataupun tuan-tuan bermadah yang tak berapa baiklah. Dia kata, mana boleh kita macam Nabi? Kerana Nabi itu Nabi, kita ni bukan Nabi. Nabi SAW memanglah dia boleh buat macam tu, boleh buat macam ni, dia macam sebab dia Nabi. Kita bukan Nabi. Sebab tu tuan-tuan ulama membahaskan bahawa sebab itulah tuan-tuan Allah Ta'ala menurunkan Nabi-Nabi ni dari kalangan manusia. Allah Ta'ala tak melantik Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni dari kalangan jin ataupun malaikat. Supaya menutup ataupun menolak hujah-hujah songsang yang sebegitu hadirin sekalian. Sebab tu bila kita bawa contoh Nabi, kita bawa contoh kehidupan Nabi, cara Nabi, maka orang boleh berkata, tuan-tuan, itu Nabi, kita bukan Nabi. Sebab tu tuan-tuan Allah Ta'ala turun Nabi SAW dengan sifat seorang Nabi. Yang ada kepada Nabi antaranya tuan-tuan, Nabi ni mesti datang dari kalangan manusia. Rasul-Rasul ni dari kalangan manusia. Tak ada Rasul dari kalangan jin ataupun malaikat. Kalau Allah Ta'ala nak pilih yang paling baik tuan-tuan, tak banyak buat maksiat. Tak buat maksiat pun malaikat tak buat maksiat. Nak pilih yang lagi power, kudrat, kekuatannya, jin lagi kuat kekuatannya, kudrat dia daripada manusia. Tapi Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni dari kalangan manusia. Kenapa tuan-tuan? Kerana supaya manusia tu bila mencontohi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu, maka manusia ni dah ditolak dah hujah untuk tidak ikut Nabi. Tak ada alasan tuan-tuan kita nak tolak hujah untuk kita mengikuti kehidupan Nabi. Bahkan ulama pula tuan-tuan menggariskan di antara sifat umat Nabi yang sempurna mesti hidup di atas kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi itu tuan-tuan suri tauladan bagi kita. Yang sebut ni Allah Ta'ala sendiri hadirin sekalian. Bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi sebagai salah satu daripada contoh tauladan yang paling baik kepada kita. Sebab tu hadirin sekalian hari ni, walaupun benda ni semua orang tahu dah, tapi kena syarah tu. Sebab lah ni banyak orang pakai akal berbanding dengan wahyu. Rujukan manusia lebih banyak daripada logik akal berbanding dengan wahyu Al-Quran dan juga hadis. Sebab tu tuan-tuan tuan-tuan sekarang ni musim kita kena mengaji dari alif bata dia. Kena ulang mengaji daripada asas balik. Sebab tuan-tuan hari ni orang pilih logik. Allah Ta'ala suruh solat, dia pilih logik. Kenapa nak solat? Kalau duk sibuk solat dia, tak maju kita. Orang lain, saingan, orang yang bersaing dengan kita tak semayang. Kita terpaksa kena semayang. Jadi masa semayang kita tu sehari, dalam satu hari, 5 waktu tu tolak setengah jam. Oh, dah rugi dah kita nak bersaing dalam dunia arus moden hari ni. Kalau kita tak kalau kita semayang, orang lain boleh tumpu kerja, time kita semayang depa pulun habis bisnes.
Duk fikir logik. Hari ni ramai tuan-tuan manusia fikir logik. Nabi SAW sebut dah tuan-tuan benda ni dalam hadis. Supaya tuan-tuan, kita umat Nabi SAW ni mesti ada prinsip. Antara prinsip yang paling mudah, ada benda yang kita ikut dan ada benda yang kita perlu tolong. Bila Nabi sebut benda ni bukan main-main tuan-tuan hadirin sekalian. Walaupun hadis ni mudah untuk kita faham, Nabi kata orang Islam di antara kesempurnaan seorang Muslim itu, mesti dia meninggalkan benda yang tidak baik bagi diri dia, dunia dan juga akhirat. Benda ni kita tahu, benda yang tak baik nak ikut apa? Benda yang tak baik tak payah datang ustaz, kita tahu dah benda tak baik ni tak payah buat, tak payah ustaz main syarah. Tapi kenapa Nabi yang sebut? Bila Nabi SAW sebut, maka benda ni tuan-tuan pasti akan terjadi. Mungkin zaman Nabi ada juga benda ni terjadi sampai Nabi mengeluarkan dan menyebut hadis ni. Tetapi tuan-tuan, benda yang paling asas dan mudah ni lah kadang-kadang orang menganggap benda ni tak apa penting. Sebab tu tuan-tuan, waktu saya mengaji dulu, pensyarah pernah tanya dalam kuliah. Rukun solat, antaranya takbiratul ihram. Dia tanya, ni benda asas sungguh. Kadang-kadang kita tak buka. Sebab kita bicara benda besar lah, benda asas. Darjah 1 sekolah rendah dulu. Dia kata takbiratul ihram ni mana rukun? Yang mana satu rukun? Dia ada fi'li, ada qauli itu kan. Lafaz tu kah rukun ataupun angkat tangan tu rukun? Sini mazhab mana? Angkat tangan tu kah rukun? Lafaz Allahu Akbar itu kah rukun? Ulama syarah dua-dua panjang. Lafaz tu pun disyarahkan oleh ulama, angkat tangan tu pun disyarahkan oleh ulama. Kalau nak tengok panjang lagi tuan-tuan, panjang lagi syarah ulama pada angkat tangan tu. Dan hari ni ramai lagi orang membahaskan, berminat bahas tentang angkat tangan. Ada kata begini, ada kata macam ni, ada kata parah cuping telinga, ada kata parah bahu. Ada yang tak naik sampai ke bahu langsung. Ada 3-4 kali turun balik baru letak kat tangan. Ada lagi letak kat perut. Ni lagi banyak syarah dia tuan-tuan. Mana rukunnya? Waktu tu tuan-tuan, kursus kami tu guru-guru belaka. Hak yang pensyarah tu tuan-tuan, dia main tanya tu. Guru-guru pendidikan Islam belaka. Pendengar tu guru pendidikan Islam belaka. Yang balik sekolah mesti mengajak anak murid dia. 50-50. 50% kata angkat tangan. Yang 50 lagi kata tak, lafaz Allahu Akbar. Sini berapa puluh ni? Angkat tangan ke lafaz tu? Yang rukun. Lafaz. Ni mengaji tiap-tiap malam. Tak tahu lagi. Tutup. Kalau tak tahu lagi yang mana tu rukun, saya setuju. Pagak balik surau ni. Rantai balik surau ni. Rukun tak tahu mana lagi. Tiap-tiap maghrib apa mengaji. Kalah sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu hadirin sekalian. Ulama duk syarah. Ada yang mensyarahkan ikut logik akal. Sebab tu hadirin tak apa, itu tinggal kita pilih. Tapi nak ceritakan kepada kita hadirin sekalian. Benda yang mudah ni. Benda yang kita tahu. Benda yang mudah ni lah tuan-tuan, kadang-kadang banyak orang tergelincir. Dia macam beruk. Beruk ni, kalau main angin ribut kuat tuan-tuan, tak itu pokok dah. Tapi bila mari angin slow, sepui-sepui bahasa tuan-tuan, dia syahdu meleleh eliok sambil duduk korek telinga, berdebuk jatuh dah. Mari tuan-tuan, taufan besar, tak itu dia sebab dia tahu pekang. Dia tahu ribut besar, tsunami. Beruk banyak pula tuan-tuan, Cameron Highland tu. Tsunami. Nak tutup bodoh manusia, tsunami. Orang tu buat kerja, orang buat kerja. Dia boleh cek lah. Nak buka tu tahap macam mana, waktu bila. Dah bila terlibat kematian tuan-tuan, dah terlibatkan kematian, tutup. Tutup dengan cara tsunami, Cameron Highland. Tsunami ni orang tengok ke Allah Ta'ala. Tak payah duk syarah panjang, orang tak nampak silap manusia, nampak Allah Ta'ala. Dan ni banyak manusia sandar kepada Allah Ta'ala. Bila teruk kena, bila nampak kesilapan, sandar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu jadi benteng penutup kesilapan dan kezaliman manusia lah ni. Ini lagi jahat tuan-tuan. Naik harga minyak jangan marah, ketentuan Allah. Mai buruk kita Allah Ta'ala. Nak tutup jahat kita Allah Ta'ala. Waktu kita nak cerita kita bagus pilihan raya, semua kita buat, lupa Allah Ta'ala.
Kalau tak ada kami ni, tak ada jalan raya. Lupa dah Allah. Kalau tak ada kami ni, makan ubi kayu dulu. Ada kami lah, hampa boleh makan beras. Beras naik lah. Gula pun naik lah. Mai jahat kita tutup dengan Allah Ta'ala. Ketentuan Allah Ta'ala. Ni sebab tak mengaji sifat 20. Sebab ustaz yang cakap ni memang confirm tuan-tuan. Saya berani sebut, confirm dia tak mengaji sifat 20. Kerana ustaz ni di antara penentang sifat 20. Antara orang yang kehadapan tuan-tuan bukan menolak sifat 20, bahkan memperkecil dan tertawakan sifat 20. Kan bahas sifat uluhiyah, rububiyah dulu kan. Ada ke ustaz-ustaz yang tolak? Tak apalah pandangan. Tapi di sudut pegangan habis ya. Sedangkan Nabi SAW ajak kita ni umat Islam ada prinsip. Ni prinsip. Sebab tu tuan-tuan benda ni tak pelik ustaz. Dia ustaz ke? Ustaz-ustaz. Khilaf. Ya khilaf biar benda yang boleh dikhilaf. Tapi benda i'tiqad akidah ni benda yang ditolak oleh ulama untuk kita berkhilaf. Nak sandarkan kepada takdir Allah, kena tengok tuan-tuan, kena mengaji dulu bab takdir Allah. Baru reti nak sandarkan kepada takdir Allah. Memang semua ni tuan-tuan ketentuan Allah tak boleh kita nafi. Inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Allah sebut dah. Apa segala yang terjadi kepada kamu, baik ke buruk kamu waktu kamu hidup, semua tu tak boleh lari daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ni kamu. Tapi bezanya kamu dengan haiwan lain, manusia dengan haiwan, Allah bagi akal untuk berfikir. Bezanya kamu dengan makhluk yang lain, Allah Ta'ala soal apa yang kamu buat. Allah Ta'ala soal balik apa yang kita buat. Habis kalau kita sandar sepenuhnya pada Allah Ta'ala, nanti bila disoal oleh Allah, kenapa kamu jadi macam ni, jadi macam ni? Nak buat macam mana, wahai Allah, kamu takdirkan aku macam tu? Kena mengaji bab sandar pada Allah Ta'ala. Saidina Umar sebut. Saidina Umar tuan-tuan waktu dia jadi Amirul Mukminin, pernah berlaku kisah macam ni. Tangkap seorang pencuri, mencuri. Dengan keadaan yang dia curi ni tuan-tuan boleh dikenakan hudud potong tangan. Umar tanya, ni, pemerintah ni dia tanya dulu sebelum dia hukum. Barang tu dah ada nilai barang tu tuan-tuan cukup untuk dia ni dipotong tangan, pencuri ni potong tangan. Sebelum Umar nak potong tangan dia, Umar tanya dulu, pasal apa yang hang sampai ke tahap boleh mencuri? Takutlah mungkin orang ni nak jawab, aku dah kebulok, mau tak mau kena mencuri ke. Anak bini aku dah 3-4 hari tak makan, kena mencuri. Mudah-mudahan orang ni jawab itu. Tapi manusia pencuri ni, bila Umar tanya pasal apa mencuri, dia kata nak buat macam mana? Allah Ta'ala lah yang mentakdirkan aku mencuri. Ini ngaji tauhid. Allah Ta'ala dah takdirkan aku mencuri. Mencuri. Umar rotan dia. Buka ikatan dia kata Umar, dia rotan sekali. Sahabat-sahabat Nabi terus tanya, wahai Umar, dalam hukum hudud ni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau Allah kata potong tangan dia kerana mencuri, kena potong tangan. Kenapa kamu tambah dengan satu rotan? Kalau Allah Ta'ala kata orang yang berzina ni yang tak kahwin lagi mesti disebat 100 kali, tak boleh kurang satu, tak boleh tambah satu. Dalam hukum Allah tak boleh tambah, tak boleh kurangkan suka hati, wahai Umar. Ni yang kamu rotan ni kamu tambah, wahai Umar. Umar kata dia potong tangan, kesilapan dia. Aku tak tambah apa. Mencuri dia tu akan dipotong tangan dia. Aku akan potong tangan dia. Tapi yang rotan ni kata Umar kerana dia mendusta kepada Allah Ta'ala. Orang yang mendustakan Allah Ta'ala ni macam mana? Dia sandarkan kejahatan dia pada Allah Ta'ala semata-mata. Naik harga barang, jangan pertikai. Ini ketentuan Allah. Naik harga minyak, ketentuan Allah. GST, ketentuan Allah. Apa nak buat macam mana? Sengap dah. Ni ketentuan Allah. Orang macam ni tangkap rotan satu kali. Umar buat macam tu. Bab tu hadirin yang saya kasih. Dalam bab soal-soal yang sebegini hadirin sekalian, Nabi ajak kita ada prinsip. Biar umat Islam tu ada prinsip. Sebab apa hadirin sekalian, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Orang yang hidup atas muka bumi ni, yang beriman kepada Allah, Nabi ajak kita dengan prinsip.
Untuk kita tuan-tuan cerdik waktu kita hidup. Untuk kita ni tuan-tuan tak menyesal di hadapan Allah waktu kita kembali bertemu dengan Allah setelah kita habiskan kehidupan di dunia. Antara benda yang Nabi SAW ajar kita tuan-tuan, kata Nabi, taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Akan datang semua amalan-amalan perbuatan yang kita buat. Bila tuan-tuan akan datang jumpa kita balik? Bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Antara yang akan datang, kata Nabi, wataji'us salah. Antara benda pertama akan datang adalah salat. Wataji'us siyam. Wataji'us sadaqah. Wal a'mal. Dan seluruh amalan-amalan. Semua benda yang kita buat, semuanya akan datang balik jumpa. Bertemu dengan kita, berdebat dan berbahas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam mahkamah Qadi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan-amalan ni bila dia datang, dia kata apa ke Allah? Kata Nabi, wataji'us salah. Datang solat ini bertemu dengan Allah depan kita. Kita menyaksikan solat yang kita dirikan itu datang bertemu dengan Allah. Kita tengok dialog antara dia dengan Allah. Ni akhirat, kata Nabi. Bila datang solat yang kita dirikan, yang kita kerjakan ni di hari akhirat, jumpa Allah, bertemu dengan Allah, maka kata Nabi, solat ini akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anas salah, wahai Tuhanku, kata solat. Aku adalah solat yang dikerjakan, didirikan oleh hamba-Mu yang bernama Sipulan bin Sipulan. Sipulanah binti Sipulanah. Aku adalah solat yang didirikan oleh Tuhan aku yang ni, wahai Allah. Maka kata Nabi, bila Allah dengar, solat tu kata begitu pada Allah, maka apa Allah kata kepada solat? Kata Nabi, Allah berkata kepada solat, innaka ala khair. Solat, sesungguhnya tujuan kamu datang bertemu dengan aku di hari akhirat ni, tujuan kamu baik. Tujuan kamu solat memang datang waktu ni, tujuan kamu baik. Kamu nak bagi syafaat, nak selamatkan hamba-Ku dulu yang mendirikan solat waktu hidup di dunia. Tapi kata Allah, tak cukup dengan kedatangan kamu untuk selamatkan hamba-hamba-Ku daripada azab neraka. Ni Nabi SAW sebut sendiri. Kita tuan-tuan ingat solat inilah yang akan bantu kita di akhirat. Rupanya Allah Ta'ala kata pada solat, innaka ala khair. Perbuatan solat yang kamu dirikan tu pun kata Allah Ta'ala, bila solat ni datang, Allah Ta'ala kata, innaka ala khair. Tujuan kamu datang memang baik. Nak selamatkan orang yang mendirikan solat. Tapi tak cukup, kata Allah. Bila sahabat Nabi tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau solat yang kita dirikan itu, yang kita harap boleh menyelamatkan kita di akhirat pun tak cukup nak selamatkan kita dari azab neraka, apa lagi yang akan selamatkan kita, wahai Rasulullah? Kata Nabi, wataji'us siyam. Datang pula puasa. Puasa pula datang, tuan-tuan. Puasa ni datang nak selamatkan kita pula. Bila tengok Allah Ta'ala kata solat, kamu datang baik nak selamatkan hamba-Ku. Tapi tak cukup. Puasa ni datang nak bantu kita pula, nak bagi cukup kita selamat dari azab neraka. Bila puasa ni datang, dia kata, wahai Tuhanku, aku adalah puasa yang dikerjakan oleh hamba-Mu bernama Sipulan bin Sipulan. Allah Ta'ala sebut, innaka ala khair. Tujuan kamu datang baik, tapi tak cukup. Datang pula sedekah, datang pula amalan-amalan lain, semua bagi tahu begitu. Allah berkata kepada semua amalan, innaka ala khair. Kamu datang semua tujuan baik, tapi tak cukup, kata Allah. Kata sahabat Nabi, habis itu apa yang boleh menyelamatkan kita? Maka kata Nabi, summa, kemudian akhir sekali, summa yaji'ul Islam. Akhir sekali yang datang itu adalah Islam. Sahabat Nabi tanya, bila Islam ni datang, wahai Rasulullah, jumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah di hadapan kita, apa pula Islam ni kata? Kata Nabi, Islam ni kata pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, antas salam, kamulah Tuhan yang bernama As-Salam, wa anal Islam, dan aku adalah Islam yang diakui oleh hamba-Mu bernama yang ni di dunia dulu. Akulah Islam, wahai Tuhan, yang pernah diakui oleh hamba-Mu di dunia dulu. Dia kata dia Islam, dia kata dia Islam. Tapi wahai Allah, solat yang dia dirikan, amalan yang dia buat, puasa yang dia buat, semua bukan kerana keislaman ini, wahai Allah. Tapi kerana lain, wahai Allah.
Ni prinsip yang diajar oleh Nabi SAW. Biar apa yang kita buat tuan-tuan kerana Allah. Buat tu kerana Allah. Bukan tuan-tuan Allah tu dijadikan bahan untuk menyelamatkan kejahatan kita. Last sekali letak pada Allah Ta'ala. Oh, banyak cantik. Sebab tu hadirin sekalian, Nabi ajak kita. Semua ni akan mari balik. Maknanya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut besar dah tuan-tuan. Jelas dah dalam Quranul Karim. Antara firman Allah. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap manusia itu kata Allah akan terikat dengan apa yang mereka lakukan waktu hidup di dunia. Benda yang baik yang dilakukan pun datang juga untuk berbicara depan Allah. Benda buruk jahat yang kita buat pun akan membicarakan juga di hadapan Allah. Maknanya tuan-tuan, kejahatan yang kita buat, siapa yang kena hukum? Yang kena hukum kita yang buat. Kebaikan yang kita buat, siapa yang dapat ganjaran kebaikan? Orang yang buat. Habis tu tuan-tuan, tak ada kejahatan di dunia ni kalau semua sandar pada Allah. Sebab tu kena mengaji habis tuan-tuan bab tauhid ni. Memang semua ni tuan-tuan ketentuan Allah. Tapi di sana ada ruang. Macam ulama bahagikan tuan-tuan tentang istilah kalau. Nabi SAW ajak tegak kita tuan-tuan, jangan sebut kalau. Pasal apa? Kerana kita wajib beriman dengan ketentuan Allah. Oh kalaulah, ada jadi mesti, oh kalaulah, kalau. Tak payah kalau dah. Tapi ulama kata tak payah sebut kalau, tapi dibenarkan sebut jika sekiranya. Bukankah makna hampir sama? Tapi tuan-tuan ulama sebut di situ ada ruang. Untuk boleh tuan-tuan kita letakkan kesandaran pada Allah. Dalam keadaan kita beriman, sandaran kita penuh pada Allah. Tetapi ada perkara-perkara sebagai tanggungjawab hamba untuk bertemu dengan Allah Ta'ala waktu hidup. Batu hadirin yang saya kasihi, dalam bab ni prinsip. Ulama sebut lagi antara sifat umat Nabi. Yang pertamanya kata ulama, antaranya ialah mesti hidup atas kehidupan Nabi. Yang kedua, mesti berjalan atas seluruh perjalanan hidup Nabi. Perjalanan hidup Nabi itu tuan-tuan, jatuh bangun dia, perjuangan dia, semua kita kena contohi. Sebab tu tuan-tuan, kita nak berjuang pasal apa? Kerana Nabi itu berjuang. Kenapa kita perlu lawan orang yang melakukan kezaliman? Kerana Nabi lawan orang yang melakukan kezaliman. Walaupun pemerintah. Nabi ni pembangkang besar tuan-tuan. Waktu Nabi SAW tuan-tuan, dia ditabalkan oleh Allah usia 40 tahun jadi Rasul. Waktu tu ada kerajaan. Ada kerajaan besar. Nabi lawan kerajaan. Tak apalah, tu kerajaan Taghut. Tu kerajaan kafir, musyrikin Mekah. Ni kerajaan Islam. Takkan nak lawan tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi. Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, hadis kursi kita tahu kan? Hadis kursi ni dia tuan-tuan, dia firman Allah. Dia firman Allah, kemudian disebut melalui lisan lidah Nabi SAW. Cuma hadis kursi ni tuan-tuan, dia tak dimasukkan dalam Al-Quran. Dia firman Allah, tapi tak ada dalam 30 juzuk Al-Quran. Lepas Fatihah semayang tak boleh baca hadis kursi. Ni kita tuan-tuan duk ingat, oh dia firman Allah ke? Hadis kursi. Bacalah semayang. Lepas Al-Fatihah, amin, dia membaca hadis kursi. Apa hadis kursi? Contoh. Baca. Orang kata mana boleh? Ni bukan ayat Quran. Tak. Memang ni bukan ayat Quran, tapi dia kalam Allah ke? Ni tak mengaji habis. Nak pegang hadis kursi apa tuan-tuan baca hadis kursi, ulama sebut tak ada wuduk pun tak ada masalah. Yang Quran kena jaga, nak pegang tulisan Quran tu kena ada wuduk. Sebab tu tuan-tuan nak baca dalam tandas pun ulama sebut tak ada masalah. Walaupun ada dalam hadis Sahih Bukhari, kalau tuan-tuan mengaji seperti hadis Sahih Bukhari, ada tuan-tuan ketika yang Nabi SAW baca Al-Quran dalam tandas. Hadis Sahih Bukhari. Cuma dibahaskan oleh ulama. Macam kita ni tuan-tuan, hamam dengan dauratul miyah berbeza. Tandah yang macam mana yang disebut oleh ulama hadis yang Nabi SAW masuk dalam tandas tu Nabi baca Quran. Ulama mensyarahkan tuan-tuan, tandas yang bukan tempat buang najis, tandas mandi, hamam.
Hammam ni bilik ayak. Dauratul miyah dia tandah berak. Tu beza di situ. Ulama syarah gitu. Bila hari ni ada orang syarah boleh baca Quran waktu berak. Ni berat. Ni mengaji tak habis. Mengaji hadis boleh lah baca matan hadis tu, tapi kena tengoklah syarah ulama. Ulama yang mensyarahkan hadis tersebut. Baik. Macam mana lari ke situ? Kat mana dia? Lupa. Kami banjir teruk tuan-tuan, Pantai Remeh. Banjir teruk. Muktamar baru ni termenang pula. Jadi banyak kerja sikit. Banyak kerja. Orang UMNO ni dia hari pertama banjir. Hari pertama, jam pertama banjir. Oh kalut lah mereka tunjuk muka. Baru menang ketua bahagian, tunjuk. Baru menang ketua muda, tunjuklah basah-basah tu pergi jumpa orang. Tolong angkat barang. Mai jam kedua, jam ketiga hilang royu. Tinggal kita lah unit amal. Hilang lah tuan-tuan, hilang. Depa pi pun tuan-tuan, menteri pi pun melawat kat tempat, kat sekolah tempat apa transit mangsa banjir itu ya. Kita unit amal ni habis ayak kering kena basuh rumah pula. Basuh rumah. Allah selut tuan-tuan tahat lutut. Banjir. Ni tuan-tuan teruk banjir. Ada sahabat-sahabat kita yang tak tidur 3-4 hari banjir misalnya. Saya sekolah dia banjir teruk. Sekolah. Masuk ayak lang-kelang. Tapi dah kita terlibat dengan ni, tinggal sekolah pergi cuci rumah orang. Orang tukang-tukang cuci rumah, Haji, rumah banjir. Habis lah, naik sampai ke bilik. Habis tu main cuci rumah orang, nak buat macam mana? Tu balik tahan telinga, bini beletiang. Abang ni baik kat depan orang, baik rumah kita tinggal macam ni. Nanti kita cuci ya. Habis rumah depa semua cuci tentu, rumah kita tak cuci-cuci. Kat mana dia? Ni lagi jauh kuda kita lari. Kuda liang ni susah tuan. Sifat umat Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajak prinsip. Hidup ni tak boleh lari prinsip. Bezakan kita ni tuan-tuan dengan orang yang bukan Islam, dengan orang yang tak duduk dalam jemaah Islam, yang tidak duduk dalam gerakan Islam ni prinsip lah. Beza kita ni prinsip. Tapi kalau kita sendiri tak jaga prinsip, kita dalam tuan-tuan berjemaah pun tak jaga prinsip berjemaah, tak ada beza kita. Beza kita ni prinsip ya. Prinsip. Sebab tu Nabi SAW tekankan sungguh prinsip. Hadis ni semua diajak kita tentang prinsip. Han nak buat apa boleh tapi ada prinsip. Han nak jadi apa boleh tapi ada prinsip. Ulama ilmu tinggi macam mana pun, ustaz alim macam mana pun, tapi tak ada prinsip, rosak ilmu dia. Sebab tu Nabi sampai ke tahap tuan-tuan, sampai hati Nabi sebut pasal ulama. Banyak hadis-hadis tuan-tuan yang Nabi SAW sebut tentang ulama ni. Kalau kita anggap tuan-tuan, kita dengar baik-baik hadis ni, kasarlah kata Nabi ni kepada ulama. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri tuan-tuan sebut mulianya ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah angkat darjat ulama. Orang yang paling gerun dan takut pada Allah adalah dari kalangan para alim ulama. Allah sebut sendiri. Tapi ada hadis yang Nabi SAW tuan-tuan hentam teruk ulama ni. Antara hadis yang sahih, Nabi SAW sebut tajiul, antara Nabi SAW sebut yusiqu ayyati 'alan nasi zamanin. Akan sampai kepada kamu wahai umat-umatku akan satu zaman yang cukup bahaya kata Nabi. Sampai je zaman tu pada kamu kata Nabi, yang pertama sekali kamu akan lihat kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh. Takkan ada lagi yang tinggal pada Islam, tak ada baki pada Islam tu. La yabqa, tak ada lagi yang tinggal pada Islam illa ismuh, melainkan Islam hanya tinggal pada namanya sahaja. Islam ni gah pada namanya sahaja. Islam ni hebat pada namanya sahaja. Orang ni mengaku Islam bukan pada amalan dia, tapi Islam dia kerana nama dia Islam. Orang kenal pula kita ni Islam kenapa? Nama kita dengan nama seorang Islam. Nama Abdul Rahman, nama Abdullah. Nama pun hamba Allah takkan tak Islam lagi. Nama Abdul Rahman, hamba Allah kepada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, takkan tak Islam lagi. Tak ada lagi yang tinggal pada Islam kata Nabi, melainkan hanya tinggal pada nama. Maknanya pada amalan tu tak nampak Islam. Pada prinsipnya tak nampak Islam dia. Tak nampak beza dia. Wala yabqa minal Islam
wala yabqa minal Quran, tak ada lagi pada zaman tu kata Nabi, bila sampai zaman itu pada kamu kata Nabi, tak ada lagi yang tinggal pada Al-Quran illa rasmuh, melainkan Islam hanya tinggal pada resam tulisan dia saja. Maknanya apa? Semua orang kenal mana Quran, mana majalah. Orang boleh membezakan Quran dengan buku komik, semua orang kenal. Tetapi setakat mana tuan-tuan orang hidup dengan Quran, setakat mana tuan-tuan orang berpegang dengan Al-Quran. Semua orang tahu kena hormat Quran, kena jaga Quran, kena taat Quran, tapi amalan dia tak buat. Dia baca juga Quran. Sampai ke tahap kata Nabi, masajiduhum amirah. Pada zaman tu kata Nabi, kamu akan lihat masjid-masjid tersergam indah. Masjid cantik-cantik, tak ada dah masjid dengan kayu. Tak lawa, tak cukup cantik masjid dengan kayu orang buat tuan-tuan dengan batu. Tak nampak lawa dengan batu, balut pula batu tu tuan-tuan dengan mozaik bagi nampak merlip. Oh, tak nampak asli. Last sekali tuan-tuan, masjid ada dah orang buat dengan kristal. Masjid, masajiduhum amirah. Masjid zaman tu kata Nabi, memang cantik-cantik. Tapi kata Nabi, wahiyya qarabun minal huda, tapi masjid-masjid tersergam indah cantik-cantik itu jauh daripada hidayah Allah. Orang buat masjid bukan kerana Allah. Ini prinsip. Tak ada prinsip dia. Dia duk fikir dia kat dunia, habis dia. Habis mati kat dunia, dia tak fikir apa yang dia perlu berhadapan waktu dia ba'dal mamat, lepas mati dia. Ni yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu hadirin sekalian, Nabi sebut. Last sekali tuan-tuan Nabi sebut. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i. Di zaman tu kamu akan lihat kata Nabi, ulama' lah akan menjadi orang yang paling hina bernaung di bawah langit Allah. Allah angkat darjat ulama'. Orang yang paling dekat dengan Allah, paling takut dengan Allah, ulama'. Nabi sebut pula akan sampai satu zaman, ulama' lah manusia yang paling hina bernaung, tumpang bernaung di bawah langit Allah. Pasal apa Nabi hentam ulama' sebegitu teruk tuan-tuan? Paling hina. Maknanya daripada pelacur, daripada pencuri, daripada orang lain. Ulama' kata Nabi zaman tu paling hina. Bernaung, tumpang bernaung di bawah langit Allah. Kerana kata Nabi, min indihim takhrujul fitan. Wa fi riwayatin min indihim takhrujul fitnah. Kerana daripada ulama' inilah munculnya fitnah. Wa fihim ta'ud, dan kepada mereka lah akan kembalinya fitnah. Ulama' yang boleh menyebabkan fitnah. Dia ada Quran. Dia tahu hujah Quran. Dia tahu hujah hadis. Dia boleh bercakap gunakan dalil Quran, boleh bercakap gunakan dalil hadis, tapi dia gunakan Quran dan hadis untuk tutup kejahatan dan kezaliman. Dia gunakan Quran, dia gunakan hadis untuk selamatkan kejahatan dia dan geng-geng dia. Bila ulama' perangai macam ni, dahsyat tak fitnah pada Islam? Dahsyat. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan, kalaulah orang bukan Islam menilai hujah kita tentang isu naik harga minyak, rakyat tak payah pertikai, tak payah marah pada kerajaan. Sebab naik harga minyak ketentuan Allah. Orang bukan Islam kata apa? Macam ni ke ajaran Islam? Teruknya. Kalau macam tu tak payahlah kita berpegang dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu nampak kemungkaran yang dilakukan oleh seorang manusia, maka hendaklah kamu betulkan dia dengan tangan kamu. Tak payah betul lah. Kenapa? Ketentuan Allah. Habis menteri marah buat apa? Warning buat apa kat peniaga? Dia naik harga minyak, dia kurangkan subsidi, dan sekali dia warning pada peniaga. Kalau kita dapat tahu peniaga-peniaga ni ambil kesempatan naik harga naik harga barang, kerana minyak naik, kerana subsidi kurang, maka kita akan ambil tindakan tegas pada peniaga-peniaga ni. Peniaga-peniaga ni sepatut jawab apa? Jangan ambil tindakan tegas. Kami nak naikkan harga barang kami, anggaplah ketentuan Allah. Last sekali, kita jadi mangsa, kita beli. Kan pening lalat jadi tuan-tuan. Inilah yang Nabi sebut, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i. Waktu tu kata Nabi, ulama' lah akan menjadi orang yang paling hina sekali, tumpang bernaung di bawah langit Allah. Nak selamatkan diri, nak selamatkan geng dia,
Hantam terus tuan-tuan, ambil Allah Ta'ala. Sandar pada Allah. Orang tak wani ya. Dia ulama, dia ustaz. Dia ustaz. Nak kata kita baru nak start. Dia ustaz. Ketentuan Allah. Dah sengap. Bab tu bab-bab kezaliman ni tuan-tuan banyak dalam kitab sebut. Dalam kitab akidah bab pegangan ni pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid dia sebut tuan-tuan tentang rukun iman yang keenam. Beriman kepada ketentuan Allah qada dan qadar ni. Ulama ni tuan-tuan sampai ke tahap bawa kisah zaman pemerintah-pemerintah zaman dulu. Pemerintah-pemerintah yang zalim di zaman dahulu kala ni, memang tuan-tuan dia nak tutup kezaliman dia dengan cara sandarkan kepada ketentuan Allah. Oh, dia reverse balik zaman kita lah ni tuan-tuan hadirin sekalian. Tapi tuan-tuan zaman Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah tu tuan-tuan pemerintah zalim banyak. Mari zaman Abbasiyah, maka ulama-ulama waktu tu tuan-tuan menjadi penasihat kepada ulama. Dia mengajar pemerintah, menjadi ulama jadi penasihat pada pemerintah, ajar ulama-ulama tentang prinsip pemerintah secara Islam. Kalau tuan-tuan buka pula kitab lain, kitab lama, tak pondok kitab Musalli. Dia ada tuan-tuan letakkan satu syair Arab. Orang Arab dulu ni tuan-tuan termasuklah pemerintah, raja-raja, khalifah tuan-tuan suka bersyair. Tulis tuan-tuan dinding-dinding istana ni, syair Arab. Dia tulis kat dinding-dinding istana pemerintah. Raja waktu tu tulis syair besar tuan-tuan. Ada dalam kitab tuan cari. Syair Arab. Anak-anak raja tuan-tuan yang baru lahir boleh baca apa ni, yang kecil-kecil boleh baca sikit kenal huruf, maka diajar dengan syair Arab tu. Hafal dulu syair Arab. Sebab apa? Anak-anak lelaki ni dia akan menggantikan takhta satu hari ni, akan gantikan takhta ayah dia. Ajaklah awal-awal lagi. Pemerintah, menteri-menteri yang masuk dalam istana nak mesyuarat ke apa tuan-tuan, jumpa dulu dengan syair Arab. Tulis dalam kitab Musalli, apa syair? La tuzlimanna izama kunta muftadira. Syair Arab. Dia ada kaedah baca syair. La tuzlimanna izama kunta muftadira. Ini cara kalau kita mengaji ilmu arud, khafiyah, ada kaedah baca dia. Tulis kat dinding istana. Pemerintah hafal. Hari-hari nak masuk, nak buka fail saja, nampak dulu syair Arab. La tuzlimanna izama kunta muftadira. Fazulmun masdaruhu yufdi ila nadami. Tanamu ainak. Fazulmun muntabihun. Yadu'ullah alaih. Yadu'ullah alaih. Ainullah lan tanami. Syair Arab. La tuzlimanna izama kunta muftadira. Jangan sekali-kali kamu melakukan kezaliman apabila Allah Ta'ala izinkan kamu memiliki kuasa. Kerana orang yang suka melakukan kezaliman, pemerintah yang kuat melakukan kezaliman kepada rakyat, maka syair ini sebut selalunya kezaliman itu akan membawa kepada penyesalan dan juga kerugian yang besar. Kata syair ini lagi, tanamu ainak, kamu boleh tidur lena. Siapa? Orang yang buat zalim, pemerintah yang menzalimi rakyat, memang kamu boleh tidur dengan lena. Fazulmun muntabihun, tapi rakyat yang dizalimi tak boleh lena kerana kezaliman kamu. Bila dia tak boleh lena kerana kezaliman pemerintah, yadu'ullah alaih, maka dia berdoa kepada Allah atas kezaliman kamu. Yadu'ullah alaik, maka dia berdoa pada Allah atas kezaliman kamu. Dan kamu kena ingat, ainullahi lan tanami, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak pernah lena. Allah Ta'ala tak pernah lena. Apatah lagi doa seorang yang dizalimi. Rakyat kalau rasa beban, rasa terjerut, doalah pada Allah. Ni pemerintah-pemerintah dulu, anak-anak raja, anak-anak khalifah, diajak dah dengan syair ni. Menteri-menteri masuk tuan-tuan dalam kabinet, jumpa dulu dengan syair Arab. Kita tuan ada. Syair kita lah ni pun lain. Susah syair si pari-pari. Kita syair kita lain. Syair dulu tuan-tuan ingatkan kita dengan Allah. Benda yang kita buat ni semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jam ni betul ke tak? Ha? Tak betul ya? Betul. Awal lagi ya. Saya ingat pukul 9 dah.
Saya ingat kalau nak berhenti ke 9 suku dah. Oh, baru 8 suku, ada sejam lagi kita nak. Boleh ke sejam lagi? Boleh, tuan-tuan tunggu, saya tak larat dah. Hadirin sekalian. Sebab tu, ni, tu kehidupan. Kehidupan ni benda yang tak lari. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Apa yang Nabi ajak ni sifat dan prinsip seorang Muslim. Antara kesempurnaan seorang Islam, mesti dia pandai, dia ada prinsip. Ada benda yang dia mesti ada prinsip, tinggal. Ada benda yang dia kena ikut. Dan yang ketiga, kata ulama, sifat umat Nabi mesti berdiri di atas setiap pendirian Nabi. Bukan kita ikut hidup Nabi ya, amalkan sunnah Nabi sahaja. Bukan kita tuan-tuan bermuamalah dengan muamalah Nabi sahaja. Tetapi tuan-tuan, prinsip Nabi itu perlu dijadikan prinsip kita dalam kehidupan. Maknanya apa? Benda yang disukai oleh Nabi, itulah yang wajib kita sukainya. Benda yang disokong oleh Nabi, itulah yang wajib kita sokong. Benda yang ditolak dan dibenci oleh Nabi, benda itulah yang wajib kita tolak dan kita benci. Ni duk mengaku umat Nabi, tapi tuan-tuan, benda yang Nabi suka, kita pula tak suka. Benda yang Nabi benci, kita pula suka. Benda yang Nabi tak bagi kita ikut, kita pula ikut. Mengaku umat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kita ni tuan-tuan, dunia kita ni, alam kita ni dah sampai dah warning zaman yang Nabi SAW sebut tadi. Islam ni tinggal pada nama Al-Quran, orang kenal itu Quran tapi tak beriman dengan Quran, tak ikut Quran. Kemudian hadirin sekalian, waktu tu bila dah jadi sampai tahap tu, rumah-rumah, tempat-tempat ibadah pun tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Kalau masjid ni, Nabi sebut masjid. Kenapa Nabi tak sebut negara? Kenapa Nabi tak sebut kampung? Kenapa Nabi tak sebut rumah tak dapat hidayah Allah? Kerana kalaulah masjid ni tempat ibadah pun tuan-tuan jauh dari hidayah Allah. Tuan-tuan cuba bayang di zaman tu macam mana keadaan negara, bagaimana keadaan kampung dan negeri. Kalau masjid ni tempat tuan-tuan orang sembah Allah. Masjid, tempat sujud. Tempat orang nak abdikan diri pada Allah, sujud pada Allah. Tu pun kata Nabi, wahya qarabun minal huda. Dia jauh daripada hidayah Allah. Nabi kenapa sebut masjid? Besar sirah muballarah makna dia tuan-tuan. Kalau masjid pun waktu tu tuan-tuan jauh dari hidayah Allah. Ada orang semayang, ada orang baca Quran kat masjid tu, tapi masjid tu kata Nabi jauh pada hidayah Allah. Macam mana keadaan negara waktu tu? Bagaimana keadaan kampung negeri-negeri waktu tu? Dan bagaimana keadaan rakyat yang bernaung di bawah negara tersebut. Kalau masjid pun jauh pada hidayah Allah. Sebab tu tuan-tuan, waktu tu Nabi sebut pula. Nabi ambil contoh manusia yang duduk dalam negara di zaman tu. Nabi bukan ambil pemimpin. Nabi bukan ambilnya guru ustaz. Nabi bukan ambilnya majikan sebagainya. Nabi sebut ulama. Nabi tak sebut negara, Nabi tak sebut negeri. Nabi tak sebut mana-mana tempat, kabilah sebagainya. Tapi Nabi sebut masjid. Kalau masjid pun jauh pada hidayah Allah, macam mana pula kampung? Macam mana pula negara, negeri? Dan Nabi sebut pula, manusia pada waktu zaman tersebut, kata Nabi, Nabi ambil pula contoh manusia tu adalah ulama. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i. Nabi sebut ulama pada zaman tersebut, kata Nabi, mereka lah menjadi manusia yang paling hina sekali bernaung di bawah langit Allah. Kalau ulama tahap macam tu, macam mana pula yang bukan ulama? Bila ulama dah sesat, ulama sonsang dah, macam mana orang yang mengaji dengan ulama? Macam mana rakyat-rakyat yang menjadikan ulama sebagai rujukan, reference mereka? Habis. Sebab tu dunia pada waktu tu, Nabi nak sebut apa? Dekat dah dengan akhir zaman. Dunia ni dah dekat dah dengan akhir zaman. Kerana tuan-tuan, memang akhir zaman ni, orang yang akan memimpin negara itu terdiri dari kalangan orang yang akan membawa negara dunia itu kepada kehancuran. Kan? Hadis sahih. Kita baca kitab lagi tuan-tuan, ada kita akan jumpa hadis yang Nabi sebut. Ada ulama mensyarahkan Nabi, waktu disebut hadis tersebut, Nabi berdiri atas mimbar. Kita pula mengaji tentang hadis Nabi, macam mana cara Nabi khutbah. Dalam hadis sebut khutbah Nabi itu tuan-tuan, mata Nabi merah menyala. Kemudian orat-orat tengkok Nabi, waktu Nabi jadi tok khatib,
Waktu Nabi SAW jadi tok khatib, waktu Nabi baca khutbah, waktu Nabi berkhutbah, mata Nabi terbeliak merah menyala. Kemudian hadirin sekalian, tengkok Nabi ni jelas kelihatan orang-orang bersilang. Dan isi kandungan khutbah Nabi SAW pula, dalam hadis sebut, isi dia pula, amaran dia pula, peringatan khutbah Nabi itu pula, seolah-olah dia mengatakan bahawa bersiap sedialah kamu wahai semua umat Islam, kerana musuh sedang mara menuju di belakang kita. Tu isi dia. Ni kita khutbah Allah. Bukan orang dia yang, bukan orang tok khatib yang bersilang, orang kita yang bersilang. Pasal apa? Duk berdengkok. Ko. Orang ada sakit penyakit insomnia, tak boleh tidur malam. Ubat dia apa? Khutbah. Pi khutbah confirm lena. Bukan sini ya, Selangor, Perak. Sini khutbah tuan-tuan. Sini teruk. Saya tuan-tuan dari Perak. Pagi tolong nak khutbah. Orang telefon pagi-pagi, Ustaz, jadi mai? Jadi insya-Allah. Dia kata, Ustaz, khutbah ni balun sedap-sedap ni, hantam kakao ni. Macam mana sini tak punya khutbah? Kita tak sampai lagi 3 jam nak sampai tempat khutbah orang ni. Ustaz khutbah ni bagi kakao ni. Saya kita tak bagi, dia pula bagi kita. Mau tak mau kena bagi ke? Tu tuan-tuan khutbah sini, kalau ada tidur yang tu memang teruk, jahil murakab. Tidur saya tahu. Teruk. Yang tu memang penyakit sungguh. Tempat kami, Allah khutbah. Warok ni biarlah tempat. Dia tawaduk. Selu sungguh tawaduk dia tu. Cakap sampai orang tak faham. Nabi khutbah. Ada ulama sebut hadis bahawa hadis tersebut Nabi sebut waktu Nabi khutbah. Makna kita boleh bayang tengok macam mana hadis tersebut disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhuyyatil amanah fantazirus saah. Apabila amanah itu telah hilang atas muka bumi, maka kata Nabi, tunggulah kamu akan cepat berlakunya kiamat. Ataupun kata ulama, makna kepada fantazirus saah, akan cepat berlakunya kehancuran. Sahabat Nabi habis khutbah, dia tanya Nabi. Tanya Rasulullah, apa maksud dia? Bila amanah ni hilang, maka cepat berlakunya kiamat. Kata Nabi SAW, apabila amanah itu, tanggungjawab itu diberikan kepada ghairu ahliha, kepada orang yang bukan ahli dia. Nak lantik orang pegang jawatan, kena tengok ahli dia. Bagi pada ahli dia. Nak lantik orang jadi pemimpin, nak memimpin dunia. Dunia ni Allah Ta'ala yang buat. Dan Allah Ta'ala lantik pula khalifah atas muka bumi ni terdiri dari kalangan manusia. Tugas khalifah pula disyarahkan oleh ulama, iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Mendirikan agama dan mentadbir urusan negara itu dengan cara agama. Dalam kata lain, ulama lain pula sebut iqamatuddin wa hirasatud dunyabi. Khalifah itu makna dia ialah dia mendirikan agama dan mengawal takbil urusan negara dan pemerintahan itu secara agama. Kita pula pilih pula pemimpin yang kita tak mengambil prinsip dan skop tersebut. Bila naik pemimpin yang tak bertanggungjawab, yang bukan ahlinya, maka dia akan membawa kepada kehancuran. Sebab tu memang kalau kita bagi tugas ni pada bukan ahli dia, memang hancur tuan-tuan. Kita sakit gigi, kena pergi jumpa doktor gigi, cabut gigi. Jangan pergi jumpa tukang tembak roti canai, dia bukan reti cabut gigi. Kita sakit perut, nak operate appendix, kena jumpa pakar bedah. Dia boleh operate, kita pergi tengok mekanik. Sebab tengok dia operate exhaust cantik ya. Tu besi, perut ni kulit, isi ya. Kalau operate exhaust tu pun bagus dah, boleh dah, perut apa atas lagi, jahanam perut itu. Hancur perut kita tuan-tuan. Hancur itulah yang disebutkan oleh Nabi. Bila bagi tugas tu kepada bukan ahli dia, maka dia akan membawa tugas tersebut dengan kepada kehancuran. Hancur ni bahasa kita. Imam Al-Qurtubi sebut tuan-tuan, apakah kehancuran yang paling nyata?
Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah li Imam Al-Qurtubi, tak ada kehancuran yang paling nyata, melainkan kehancuran yang paling nyata itu ialah kehancuran kiamat. Kerana apa semua kehancuran dan kebinasaan yang kita tengok daripada perlakuan manusia waktu kita hidup itu semua, kata Nabi, alamat kepada kita memperingati kiamat. Kita tengok hari ini, bukan bumi sahaja hancur, akhlak, perangai manusia, keimanan manusia hancur. Kehancuran itu memperingatkan kita kepada kehancuran yang paling hakiki. Apa dia? Kiamat. Apabila manusia lantik pemimpin dari kalangan orang yang bukan ahli dia, dia mentadbir urus bumi Allah ini secara akal dia, bukan cara yang ditetapkan Allah. Maka dia akan bawa dunia ni memerintah secara apa? Secara bercanggah dengan ketentuan Allah. Berlari dengan apa yang ditetapkan Allah. Yang bagi hancur ni siapa? Ketentuan Allah. Allah. Bab ni apa? Terlupa pula. Naik harga minyak, tahu pula ketentuan Allah. Bab ni tak nampak pula. Allah Ta'ala akan bagi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dah. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sebut hasil, kesan daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Nyata kerosakan, kehancuran di lautan dan juga di daratan. Akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebab tu hadirin sekalian, memang dunia ni sebelum kiamat, maka dia akan dipimpin, diperintah oleh pemerintah yang jahat. Sebab tu dia akan bawa dunia ni kepada kehancuran. Dekatlah kita dengan kiamat. Kerana kehancuran paling nyata adalah kiamat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hadis akhir zaman, antara figur-figur besar, tuan-tuan, tokoh-tokoh besar yang akan muncul di akhir zaman, antaranya adalah Ya'jud wal Ma'jud. Antaranya Dabatul Ar, binatang besar yang melata, bercakap, bagi peringatan kepada manusia untuk takut pada Allah. Sebab apa? Manusia cakap, orang tak dengar. Dan sekali di akhir zaman Allah hantar binatang besar yang melata atas muka bumi, yang bagi warning pada manusia, hoi, takutlah, retilah, takut pada Allah. Allah hantar ulama, nabi-nabi, orang tak mau ikut, tak mau dengar. Allah hantar binatang ajak kita, tuan-tuan. Kemudian ada tokoh nama dia Dajjal, Tan Sri Dajjal. Sebab dia akan mentadbir dunia. Bukan takbir negara, dia takbir dunia. Ya'jud wal Ma'jud pula, semua kita tahu dah. Apa kerja dia? Dia akan melakukan kehancuran atas muka bumi. Hancuran macam mana? Allah sebut dah kehancuran. Nabi sebut dah, lantik pemimpin-pemimpin yang salah ni, maka dia akan bawa dunia kepada kehancuran. Kita tak percaya benda ni. Sebab bahasa tu terlalu berlapis mungkin. Dah, mungkin makna dia lain, makna dia logik akal sangat kita. Last sekali Allah hantar terus Ya'jud wal Ma'jud, bukan raksasa, bukan dinosaur dia ni. Bukan makhluk asing. Dia kelompok manusia, kata ulama. Yang dia ni, dia menyata, dia tunjuk kehancuran yang nyata dia buat. Kita mungkin tuan-tuan tengok bila orang main pergi tengok apa ni rumah kita, bang dia bagi cangkul hancur, baru kita, oh ini kehancuran yang dia buat. Tapi tuan-tuan sikit-sikit naik harga barang, jerut kita apa semua tu. Silibus dalam pendidikan tuan-tuan jauh kepada ketauhidan pada Allah, kita tak nampak kehancuran datang tu. Sistem undang-undang tolak undang-undang syariat Allah, lantik ambil pula undang-undang konvensional, undang-undang barat. Sistem perniagaan, sistem perbankan. Kita tak nampak yang ni kehancuran. Sebab jenis orang kita ni tuan-tuan, orang kata, oh mereka tibai duit rakyat, kita tak nampak. Dia nak tunggu orang tu masuk betul dalam rumah dia, pergi ambil duit dia, ambil orang tu, oh betul dia ambil duit rakyat. Tapi dia buat tol ke apa semua tu, dia tak nampak, oh tibai duit rakyat, tak nampak dah. Tuan-tuan sini cerdik tak apa, kami main daripada tempat orang yang tak apa cerdik. Benar tuan, Allah main dengan orang tak apa cerdik ni, jadi tak cerdik kot kita. Sungguh tuan-tuan, cakap dengan orang tak cerdik ni, kita dah fikir balik lah, aku ni layan dia macam tak cerdik aku. Tuan-tuan, saya dulu, sebelum pilihan raya, saya ada kuliah tiap-tiap bulan di Pulau Pangkong. Waktu saya duduk Kajang.
Kajang saya setiap bulan. Tak apa, tu tempat saya beranak, Darul Zamri, Pulau Pangkok. Kajang itu tak apalah, raikan tempat kita beranak. Pergi tempat tu, kuliah. Kan 2-3 tempat. Satu tempat ya kuliah setiap bulan. Saya buka kitab apa ni? Tazkirah Imam Qurtubi, kitab mati. Kitab mati, cerita orang tua suka kitab bab mati ni tuan-tuan. Orang perempuan tu penuh. Orang tua perempuan. Biru belaka tu. Biru belaka tu, wallah, kubur betul. Tapi depa mau dengar kita ngajak tak apalah. Bila cerita bab mati tuan-tuan, hadis-hadis bab kematian, azab-azab kubur, azab-azab nakak, menangis. Pangkah biru kau. Menangis tu ingat insaf dah. Tapi balun biru kau. La ilaha illallah. Saya kat pondok pun mengajak kitab ni untuk perempuan muslimat. Ramai-ramai sebelum pilihan raya mengajak Allah menangis. Tak cukup menangis waktu kuliah. Kita turun tangga di skap pula. Makcik ni dulu menangis lagi. Mai pilihan raya duduk kat kemah tu. Nampak kita duk malu-malu pula. La ilaha illallah. Seronok kita mengajak kitab bab mati, seronok. Kata ustaz, sebulan sekali rasa tak puas ustaz jauh. Mai setiap minggu lah ustaz. Kata boleh lah makcik cakap duduk sini tak keluar Pangkok, tak apalah. Saya nu dari Kajang tu. Tiap-tiap minggu meletup enjin motor kereta saya tu. Ni minyak naik makcik oi, minyak naik pula mati saya. Kuliah sana tuan, ni cerita kita sini. Wallahi, dia bagi tuan-tuan kuliah RM30. Tapi duit dia bagi tu tuan-tuan, duit kita tak duit kutip hari tu juga. Duit RM1, duit berlipat-lipat. Tak boleh bagi. Dan tubuh lampau. Kita tengok lampau besar, sonok kuliah sini. Kok RM1 semua. Tak apalah dia nak mengaji. Tapi dia ada duit. Surah tak ada duit. AJK 25 tahun dah tak pernah buat mesyuarat agung. Tak apa. Tapi nak mengaji. Kita tak payah simpan lah. Masuklah tabung. Tabung surau. Pergi. Tak boleh makcik, tiap-tiap minggu jahanam. Bukan kata kereta meletup, saya pun mampu meletup. Pulau Pangkok. Naik bot RM10 tuan-tuan. Naik bot RM10, Marina RM15. Nak Mahdi. Oh, itu baru naik bot. Tu minyak kita lagi sini. Letih. Dan sekali tuan-tuan, dia kata tiap minggu lah makcik tu. Ngaji ni Allah. Makcik tak semayang, nak mengaji ni bab mati ni Allah, nak semayang dah. Kata bagus lah. Ustaz mai tiap minggu, sudah nak bawa anak-anak saya, cucu menantu semua nak mai ni, nak kuliah ni. Jadi pun insaf kok. Kata seminggu tak payah saya makcik. 2 minggu, 2 kali boleh tahan sebulan. Yang sebulan sekali pun culat-culat banyak ni. Ar-Rahmah. Tak apalah dia nak mengaji. Dan sekali kata minyak naik makcik. Tak larat kat saya, tak mampu kat saya. Tak apa Ustaz buat macam kami, makcik. Dia ajak saya, tuan-tuan ambil petua ni. Ni zaman barang naik, minyak naik, ambil petua ni. Makcik Pulau Pangkok Darul Zamri ajak saya. Ustaz tak apa kerajaan nak naik harga minyak banyak mana pun tak ada masalah. Ustaz buat macam kami. Saya, suami saya, anak-anak beranak saya semua buat itu. Kita ingat ada kaedah baru. Kita buat macam mana? Kerajaan naik 5 kupang, RM2 je. Nak ambil RM10 pun tak apalah dia nak naik. Kami kalau dari dulu boh RM5 kat motor, RM5 kot kami boh lah ni. Padam muka mereka tak? Saya mula-mula tak apa faham. Kata apa maksud makcik ni? Maksud dia kerajaan naikkan harga. Dia ingat naikkan harga tu supaya kita tu tambah. Daripada dia naik 5 kupang, kita tak cukup 5 kupang, tambahlah RM5 jadi RM5 5 kupang. Tu maksud dia. Ajaan naik RM5 ke 5 kupang ke ustaz? Kami dari dulu RM5 buh kat motor, RM5 kat kami buh. Lantak pergi padam muka depa. La ilaha illallah. Dia faham macam tu, ajak kita pula. Ni. Kalau saya ikut dia, dhallu wa adhallu. Sesat lagi menyesat. Tak apa dia main pusing Pulau Pangkok ya. Kita nak main tuan-tuan, selangok ke dia ke Pangkok. Dia tak tahu RM5 dulu dengan RM5 lah ni banyak mana. Tuan-tuan ambil petua ni. Bagus sikit daripada naik harga gula kerana diabetes. Mulia sikit. Tapi tuan-tuan nak bandingkan hujah ni dengan ustaz kata ketentuan Allah. Bagus lagi hujah diabetes ni. Mulia lagi hujah diabetes ni tuan-tuan. Daripada hujah ketentuan Allah. Yang ni jahat terus. Hujah ni jahat terus. Sayyidina Umar kata kerana dia berlaku dusta pada Allah. Umar kata buka ikatan dia. Piap, dia rotan sekali. Baru potong tangan.
Tu pencuri. Kenapa? Kenapa mencuri? Dia kata Allah takdirkan aku mencuri. Umar kata buka ikatannya, piap rotan sekali. Sahabat Nabi kata, wahai Umar, mana boleh buat macam ni? Hudud undang-undang Allah ni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Allah kata kalau penzina ni rotan 100 kali rotan. Tak boleh 101, tak boleh 99, tak boleh. Kalau dia mencuri potong tangan. Kenapa kamu tambah dengan 1 rotan? Dia kata yang ni bukan bab mencuri tadi ni. Yang rotan ni buat kerana dia mendusta kepada Allah. Bohong pada Allah. Ni mendusta pada Allah, tuan-tuan, lagi jahat. Nak pegang pun elok pegang dia betis lagi pada hujah ni, ketentuan Allah. Ni jahat terus, tuan-tuan. Mak tu hadirin yang saya kasihi. Ni. Sebab tu, macam mana kita pergi sini, Haji? Jauh kita lari. Kat mana kita tadi? Dia ada benih, pokok, naik atas jumpuk buah, tak teringat kat benih. Mak tu hadirin sekalian, ustaz kapal selam biasa menyelam, tak reti darat, tak jumpa darat nak timbul. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan pada kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, tuan-tuan, dengan musibah bencana hari ini. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, kita ni dah banyak dah warning, signal daripada Allah bahawa kita dah duduk di akhir zaman. Kalau tengok antara bukti dia, pemerintah yang zalim, itu antara tanda-tanda dunia akhir zaman. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pada hadis banyak dan sebagainya, banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut dalam keadaan Nabi pernah bersumpah, tuan-tuan, tentang akhir zaman ni akan naik pemerintah, pemimpin yang jahat. Antara kata Nabi SAW untuk perakhiran kita ni, Nabi pernah sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Kata Nabi, wallazi nafsi Muhammadun biyadih. Ni sumpah demi sesungguhnya. Kalau sumpah kita ni, wallahi, demi Allah, yang mana jiwa Muhammad, nyawa Muhammad itu dalam genggaman kekuasaan Allah. La taqumus sa'ah, tak akan berlakulah kiamat itu, kata Nabi, hatta yab'asallah umara'a kadhibatan. Kata Nabi, tak akan berlaku kiamat tu hatta sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan umara'a kadhibatan, pemimpin-pemimpin yang pembohong besar. Ni tanda kiamat. La taqumus sa'ah hatta yab'asallah umara'a kadhibatan. Tak akan berlaku kiamat, kata Nabi, sehinggalah Allah mengutuskan di kalangan kamu pemerintah dan pemimpin yang kuat bohong. Wa arfa'al zalamatan. Tak akan berlaku kiamat, kata Nabi, sehinggalah Allah mengutuskan wa arfa'al zalamatan, menteri-menteri yang banyak. Apa ni? Wa arfa'al zalamatan, menteri-menteri, orang-orang yang masyhur, terkenal kerana jawatan pangkat dia. Zalamatan, berlaku zalim dengan jawatan dan tugas mereka. Zalim, lakukan zalim. Wa qura'a fasaqatan, ulama-ulama fasiq. Nabi sebutlah, sima'uhum sima'ur ruhbana. Latar belakang mereka, kata Nabi, berlatar belakangkan seperti rahib-rahib, padri-padri. Padri-padri ni gunakan title agama dia, jawatan pangkat kedudukan dia untuk apa? Untuk keuntungan dia. Padri-padri, rahib-rahib ni, tuan-tuan, jual surat pengampunan dosa. Orang ni main kesalahan apa? Minum arak. Oh, ini banyak ni. Jual surat pengampunan dosa. Macam rahib. Sebab Nabi SAW sebut pemimpin-pemimpin pun gunakan jawatan dia untuk keuntungan dia. Seperti mana berlatar belakang rahib-rahib, padri-padri. Orang besar mereka ni, tuan-tuan. Orang hormati mereka. Tapi dia gunakan, tuan-tuan, title tu, kemuliaan dia tu untuk keuntungan dia. Hari ni pun pemerintah, tuan-tuan, banyak dari kalangan dia menganggap jawatan tu, tuan-tuan, tugas ni bukan satu amanah, tetapi sebagai satu lubang bisnes dan kekayaan dia. Berebut, sebab tu sampai mati-mati nak rebut jawatan. Habis 30-40 ribu pun tak apa, janji dapat jawatan. Sebab dia anggap jawatan tu, tuan-tuan, sebagai keuntungan dia, bisnes besar dia, kekayaan bagi dia. Ni tanda kiamat. Dan inilah kata Nabi, sebenarnya mereka ni berlatar belakangkan seperti mana latar belakang rahib-rahib. Dan kata Nabi, kalau kamu nak tahu sebenarnya perangai mereka ni, wa qulubuhum antanu minal jif. Habis sebutlah. Nabi kata, bukan saya kata.
Sebenarnya kalau kamu nak tahu pemerintah-pemerintah macam ni, menteri-menteri macam ni, ulama-ulama macam ni, kata Nabi, sebenarnya wa qulubuhum, hati-hati mereka itu, kalau kamu nak tahu, kata Nabi, antanu minal jif, lebih busuk daripada bangkai. Hadis buah. Bukan saya sebut, hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar. Tuan-tuan kalau mengaji tentang Abdullah bin Umar, tuan-tuan akan tahu hebatnya hadis ni, kerana hadis ni daripada Abdullah bin Umar, seorang yang berperwatakan seperti perwatakan Nabi. Sampai orang menangis, tuan-tuan. Umar ni sayang kat Abdullah pasal apa? Kerana Abdullah bin Umar inilah menyebabkan rindu Umar kepada kewafatan Nabi SAW itu terubat bila tengok Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat Nabi pun sanjung Abdullah bin Umar. Sebab gaya jalan dia dari belakang, orang ingat, tengok macam teringat balik kat Nabi. Bila dengar Abdullah bin Umar, dan riwayat sebut Abdullah bin Umar bila dia baca Quran, orang menangis. Ingat balik seolah-olah dengar Nabi itu baca Quran. Hadis ni daripada Abdullah bin Umar, orang yang tak pernah kata bohong. Nabi cerita dah. Depa ni berlakonnya, hati depa Nabi cerita. Matlamat dia Nabi cerita. Depa ni macam rahib-rahib, gunakan jawatan, tugas, title keilmuan mereka tu seperti mana rahib-rahib, padri-padri gunakan title tu, tugas jawatan tu untuk keuntungan dia. Sebenarnya kata Nabi, kalau kamu nak tahu, hati mereka itu antanu minal jif, lebih busuk daripada bangkai. Jahat orang ni. Kan saya kata, Nabi kata. Nabi kata, tuan-tuan. Sebab tu hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan pada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, sepenggal ini sahajalah mereka. Mudah-mudahan. Sebab kita takut anak-anak kita, tuan-tuan, Allah macam mana jadi. Tuan-tuan tak apa orang kaya, kami orang susah. Tuan-tuan tak apa orang kaya, kami orang susah. Orang susah, tuan-tuan, minyak ni Allah terasa sungguh. Kereta saya turun muka darah minyak cukup kuat, tuan-tuan, Innova tu. Tekan kuat, tuan-tuan, dia turun macam minyak. Kayak kencing turun, kira habis tahap ni lah. Malam tadi bubuh penuh, pagi ni setakok tinggal dah. Sebab tu hadirin sekalian, kami orang miskin ni terasa sungguh. Tapi tak apalah, yang kita terasa ni sebab kita yang UMNO ni miskin lagi teruk pada kita, tak terasa, kita pelik juga. Heran sungguh. Sebab tu hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita, selamatkan kita daripada fitnah dunia sebegini hadirin sekalian. Dan tuan-tuan hadirin sekalian, kita tutup, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Dan saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan, banyak bulan dah tak mai jumpa tuan-tuan sini. Haji Makno pun hilang, Haji Makno pun hilang, sebab dia mungkin ingat saya tak mai apa. Sebab ustaz saya ini, ustaz selalu absent. Tuan-tuan minta maaf banyak-banyak, kerana tuan-tuan banyak halangan. Saya ni main dua negeri, tuan-tuan, macam-macam hal. Sekolahnya di sana, jawatan pun di sana. Dan tuan-tuan, esok saya baru nak habis sungguh cuci tangan jawatan di Selangor ni. Esok ada muktamar ulama Selangor. Jadi habis cuci tangan jawatan di sini. Dan saya balik pula ke Perak, jawatan pula kat Perak tu, tuan-tuan. Sebelum ni saya ada dua jawatan, di Selangor pun ada jawatan, di sini pun ada jawatan. Kalau di Selangor, di Hulu Langat, saya pegang, tuan-tuan, JK, Ketua Urusan Ulama dan Pemuda lagi di Hulu Langat. Ni alhamdulillah habis Syurah Agung lepas jawatan dah. Sebab tuan-tuan dapat jawatan baru di Perak, Berwas. Pergi-pergi muktamar termenang pula. Jadi tuan-tuan, dapat jawatan lah. Kita ni, PAS ni banyak kerja. UMNO tak ada kerja, duit banyak. Kita banyak kerja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu hadirin, sekolahnya saya lagi dan pelajar-pelajar kami yang berapa semua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita habis, macam biasa kita ni, lama saya tak minta kat tuan-tuan ni. Boleh kau minta lagi ni? Boleh nah, kalau boleh saya nak minta. Kalau kata boleh, jangan tak bagi. Ni boleh derah pada orang lain tapi tak mau bagi, kedekut tak hidup masin. Tuan-tuan hadirin sekalian, kami nak siapkan bangunan 3 tingkat bersertakan dewan kami itu, tuan-tuan. Dan dewan kami ini, bangunan 3 tingkat ni, kami sangat-sangat terdesak untuk siapkan tahun ni. Sebab tuan-tuan, kalau tak siap bangunan kami ni, maka tahun depan kami tak boleh ambil pelajar baru. Untuk makluman tuan-tuan, di sekitar Pantai Remeh termasuk di Perak saja, tuan-tuan, kita dah ada 54 nama dah, tuan-tuan, yang minta nak masuk untuk tahun akan datang. Dan kita hanya keluarkan mereka daripada 54 ni, hanya 20 orang sahaja yang kita bagi borang. Takut tuan-tuan, takut tak siap bangunan tu. Kalau tak siap bangunan tu, nak sumbat mana mereka ni, tuan-tuan hadirin sekalian. Jadi asrama kita ni padat sungguh dah, tuan-tuan. Padat. Sebab kita hanya hadkan untuk tahun ni 30 orang.
tapi pelajar dah melempah ke 50 orang. Tu tutup dah pintu pengambilan. Sebab tu tuan-tuan ni kita buat bangunan 3 tingkat yang kita design sungguh tuan-tuan, susun tu plan sungguh-sungguh supaya bangunan ni boleh digunakan sampai 5 tahun. Tingkatan 1 boleh pakai, tingkatan 2 boleh pakai sampai tingkatan 5. Siap bangunan ni tuan-tuan jangan risau lah. Tak ada lah kerap sangat saya minta duit dah kat tuan-tuan. Saya cari kat tempat lain lah pula. Jadi tuan-tuan, duit yang kita dapat daripada kutipan Ramadan tu pun tuan-tuan bukan untuk bangunan sahaja. Di situ juga kita pusing bayar gaji guru, di situ juga untuk tabung makanan anak yatim, di situ juga maintenance. Maintenance kami ni banyak tuan-tuan. Kerana pelajar-pelajar kami ni banyaknya tak bayar yuran. Orang situ, orang kampung tuan-tuan, duit tak berapa banyak. Kita letak tuan-tuan 250 sebulan, tapi yang banyak tuan-tuan kebanyakannya bayar RM100. Dan tuan-tuan yang maintain bayar ni, yang konsisten bayar ni hanya 6 orang sahaja tuan-tuan setiap bulan. Yang lain tu, Ustaz, bulan ni tak boleh bayar. Kalau kita raih ya, Ustaz, bulan ni tak boleh bayar, bulan depan kita bayar double. Kita tunggu double, dah tak bayar ke? Tak apalah, kita raih, janji mereka nak mengaji tuan-tuan. Sebab kita tak perlu sewa banyak sebab tu tanah sendiri. Cuma kita pusing duit elektrik apa semua tu, makan minum. Jadi hadirin sekalian, kita ada 50 orang pelajar daripada rendah sampai ke menengah. Dan tuan-tuan, mereka ni perjalanan mereka hanya bergantung pada duit kutipan begitulah. Begitulah guru-guru kau. Dan alhamdulillah tak putih-putih tuan-tuan. Gaji guru apa semua ni 16 orang guru kami tak putih tuan-tuan. Gaji bukan kita bagi sikit tuan-tuan, kita bagi bersesuaianlah dengan dia walaupun tak banyak. Guru-guru ni ada yang mengaji kat Yaman 6-7 tahun, takkan nak bagi RM500. Jadi kita bagi RM1,200. Sikit sebenarnya tuan-tuan, nak ikut dengan ilmu mereka. Ada yang ijazah 3-4 orang ijazah tuan-tuan. Universiti apa ni, 3 orang guru kami daripada Universiti Universiti Melaya Sarawak ke Sabah. Tapi depa nak usrah kita tuan-tuan. Jadi depa mengajak situ. Tu pun kita bagi hanya RM1,200 ya. Tahap gaji depa tu tuan-tuan kalau starting tu RM2,000, RM3,000 boleh dapat. Tapi depa berkorban kat situ, alhamdulillah lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, cerita panjang ni sebab nak minta duit lah. Nada tu nada sedih sebenarnya. Kalau tuan-tuan baca dengan nada lain tak tahulah. Jadi tuan-tuan, jadi kita memerlukan sumbangan. Dan saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan ada duit haram, orang panggil duit apa tu, duit interest yang duk mengalir beranak dalam bank tuan-tuan tu, tuan-tuan tak tahu nak salurkan ke mana, kami tawarkan. Bukan kami nak bagi anak-anak yatim, budak fakir miskin tu makan duit haram ni, dok. Tapi kita tuan-tuan dalam sibuk-sibuk nak buat bangunan ni, ada masalah yang boleh kita guna seperti mana tuan-tuan, seperti mana untuk kita siapkan longkang. Kita boleh gunakan duit-duit ni, duit riba, duit interest ni untuk kita turap jalan, dan kita boleh gunakan untuk buat tandas. Duit ni kita asingkan tuan-tuan, alhamdulillah duit interest ni pun ada ramai ada orang yang masukkan tuan-tuan sikit-sikit kepada kami, dan kita masukkan, khaskan pada akaun yang lain untuk kita buat longkang, turap jalan, pagak dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau ada duit tu banyak tuan-tuan tak tahu nak buang kat mana, pada buang kat tong sampah, baik bagi kat kami, kita boleh buat longkang. Hadirin sekalian, main musim banjir, kami banjir tuan-tuan, nyarilah buat asrama tu 2 tingkat, budak-budak naik ke atas. Jadi tuan-tuan kalau tu duit interest tu, duit interest yang longkang kami siap tu duit haram tu lah. Duit haram yang membantu kami selesaikan masalah longkang, masalah banjir tu. Di hadirin tuan-tuan, kalau ada tu nak bagi pun kita ucapkan jazakumullahu khairan jaza, dan kita asingkan ke akaun lain. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan Allah berkati kita, mudah-mudahan Allah rahmati. Kalau ada nak berikan sumbangan, itu nanti ada apa ni, Haji bentangkan di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa anshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.